Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim riwayatkan bagaimana hadis riwayat Ali bin Abi Talib. Siapa yang ada boleh lihat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi SAW ba'asa sariyah, hantar petrol, satu pasukan. Dan Nabi SAW wa amara alaihim rajulan. Nabi lantik, dah jadi ada pasukan, Nabi lantik satu orang lah jadi ketua. Kan tak boleh kita pergi 10 orang, siapa ketua kita? Mana-mana aja. Itu bukan sunnah. Sunnah 3 orang ada satu ketua, satu kepala. Nabi hantar satu pasukan, ada kepala. Wa ammara alaihim rajulan minal ansar. Nabi lantik satu orang lelaki di kalangan ansar. Wa amarahum an yuti'uhu. Dan Nabi memerintahkan untuk mereka taat kepada dia. Kena ada ketua, kena ada ketaatan. Maksudnya Nabi hantar pasukan, Nabi lantik satu ketua, Nabi suruh kamu semua taat pada dia. Saya nak tanya, ketaatan kepada dia itu selain daripada ketua, siapa yang arah taat daripada dia dalam kes ni? Siapa yang arah? Nabi. Nabi yang arah untuk taat pada rajulan minal ansar ni. Seorang lelaki daripada ansar ni, Nabi yang perintahkan taat. Kita mungkin ada ketua juga, kita taat di atas benda lain, di atas umum nas. Nabi secara spesifik, you obey this person, your leader, listen to him, dengar, taat pada dia. Very clear. Satu. Bila mereka pergi, ketua ni dia sini apa nak panggil? Naik angin. Bila marah dia emosi. Emosi. Tensi ya, sini. Tension. Dan dia emosi, maksudnya bila dia marah, he cannot control himself. Bila dia marah, dia tak boleh kendalikan dirinya. Bila dia marah pada pasukannya, dia minta mereka semua ambil api, kayu, bakar kayu, ada api, dan mereka dia suruh semua tim dia tu, kau masuk dalam api ni, kau tak ikut cakap aku, tak buat seperti mana yang aku mau. Ya, itu sabit dalam hadis. Dia menyalakan api. Mereka ada dua dalam fikiran mereka yang terlibat, yang hadir, yang duduk dalam pasukan. Nabi suruh kita taat kat dia, kan? Tapi masuk dalam api ni, apa cerita sampai nak masuk api pula ni? Sorry. Apa cerita pasal nak masuk api pula ni? So, ketika mereka teragak-agak nak masuk ke tak masuk dalam api itu, mereka tak masuk dalam api itu atas argument mereka, innama tabi'na an-nabi sallallahu alaihi wasallam firaran minan nar afanadkhuluha. Kita ikut Nabi kerana nak keluar daripada api, nak lari daripada api. Firaran minan nar. Innama tabi'na an-nabi sallallahu alaihi wasallam firaran minan nar. Kita ikut Nabi kerana nak lari daripada api. Afanadkhulaha, adakah patut kita pergi masuk api pula? Ini tengok sahabat baru ikut Nabi, tapi ada apa? Memahami maksud, memahami tujuan. Walaupun kalau ikut arahan memang clear, ikut dah arahan dia. Tapi arahan Nabi kata ikut pemimpin ini telah keluarkan satu arahan yang telah bertentangan dengan arahan Nabi yang lain, iaitu lari daripada api. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu di dalam kebinasaan. Dalam keadaan mereka tak mau masuk, nak masuk tak masuk, Nabi kata taat, tapi Nabi juga dia kata jangan masuk api. Lama-lama api pun dah sejuk, dia ni pun dah apa? Dah calm down, dah tenang balik. Jadi tak jadilah marah dia tu.
Bila balik mereka mengadu pada Nabi SAW. Kata, ketua yang Nabi lantik ni telah suruh kami masuk Nabi, kami teragak-agak nak masuk, kata. Kenangkan arahan Nabi, kena taat, macam nak kena masuk. Kenangkan ajaran Nabi, jangan musnah diri, jangan masuk api, tak boleh masuk. Nabi SAW kata, "Lau dakhaluha ma kharaju minha abada." Jika mereka masuk, mereka tak keluar lagi daripadanya. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanya ketaatan itu pada benda yang ma'ruf. Maksudnya, ini ada hal yang jelas dalam agama. Memahami tujuan agama. Walaupun kadang-kadang secara literal nampak nas begitu, tetapi apa yang ada di sebalik nas, ataupun apabila keadaan tertentu, dua nas nampaknya bercanggahan. Orang Arab, satu lagi saya nak cerita pasal orang Arab. Orang Arab je, orang Melayu pun samalah. Orang Melayu ni taat tak pada ketua. Jangan cerita orang Melayu sekarang lah. Dalam sejarah orang Melayu ni taat kepada ketua. Sebab itu dia agak, bukan orang Melayu saja, Arab pun sama. Dia agak feudal orang Melayu. Minta air sikit. Okey je. Saya badui. Di sini apa sejarah kerajaan Melayu yang hebat? Siak. Pernah dengar sejarah Melaka? Ya? Sampai di sini. Sorry. Sejarah Hantuah ada. Dikatakan Hantuah tu taat apa saja yang Sultan Melaka suruh. Feudal. Taat pada pemimpin ni tabiat. Bukan tabiat, dah jadi nature kepada bangsa yang hidup di bawah, kerana bangsa yang hidup di bawah kepimpinan. Kerana tanpa ketaatan tak boleh ada apa? Kepimpinan. Orang Arab dahulu taat. Kabilah Arab taat. Siapa sini pengajian bahasa Arab? Ada pengajian bahasa Arab? Ada bahasa Arab? Ada bahasa Arab? Sastra Arab ada? Oh. Siapa belajar sastra Arab, dia akan belajar penyair Arab terkenal, Duraik bin Summah. Terkenal. Dia kata dalam puisi dia, "Wahal ana illa min ghuzayyatin in ghawat ghawaitu wa in tarshudu ghuzayyatun arshudu." Dalam puisi dia. Walaupun sekarang ni tokoh-tokoh macam tadi jugalah aliran-aliran yang mempertahankan penyair-penyair Arab ni cuba memberikan justifikasi kepada perkataan Duraik ni. Duraid nama dia. Tapi maksudnya, wahal ana illa min ghuzayyah. Aku tidak lebih daripada pok aku saja, daripada kabilah aku. In ghawat ghawaitu, jika kabilah aku sesat, aku sesat. Wa in tarshudu ghuzayyatun arshudu. Jika mereka itu mendapat petunjuk, aku ikut petunjuk itu. Aku dapat petunjuk. Tapi bila Islam datang, Islam buang hal ni. Islam kata ati'ullah, ati'ur rasul. Sambungan apa? Sambungan apa? Wa ulil amri minkum. Dia tak ulang perkataan wa ati'un ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul dan ulil amri minkum. Kemudian dia bagi tahu, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kamu berselisih dalam satu perkara, kamu kembali pada Allah dan Rasul. Dia tak kata kalau kamu berselisih,
all the time you follow your leader. Jika kamu berselisih, kamu ikut ketua. Tak. Jika kamu berselisih, kamu lihat kepada apa yang Allah dan Rasul kata. Bila agama datang, agama hidupkan hal ni. Hatta Rasul yang kita taat, bila nak memutuskan perkara-perkara berhubung dengan urusan dunia, Nabi kata apa? Ashiru ya ma'syaran nas alayya, wahai sekalian manusia, tunjukkan kepada aku, mesyuarat dengan aku, bincang dengan aku. Nabi minta pandangan, Nabi yang memberikan keputusan pada kita, tapi di dalam urusan Nabi memberi ruang untuk orang lain memberi pendapat. Hubbab bin Munzir ni, riwayat ini ada sedikit masalah, kerana ada Muhammad bin Sa'ad, tapi secara umumnya riwayat mursal. Riwayat ni diterima, sedikit ada sedikit teknikal sanad. Tapi dia mencadangkan kepada Nabi, bila Nabi nak memutuskan tentang peperangan Badar, di mana pasukan Islam patut berada, dia tanya, azi manzilatun anzalakah Allah, ini tempat yang Tuhan pilih, ataupun ini adalah perancangan al-harbu wal makidah, adapun ini adalah perancangan peperangan. Nabi kata ini perancangan peperangan. Dia kata kalau begitu kita kena bergerak tempat depan, di sana ada air, supaya musuh tak menguasai tempat air. Nabi menerima cadangannya. Nabi tak kata, aku Rasul, engkau apa cadang pada aku? Dalam hal-hal yang tak diputuskan oleh wahyu. Dan ini adalah kekuatan ajaran Islam. Dia tidak feudal, membolehkan umat Islam sentiasa berbincang semula dengan pemimpin mereka. Taat apabila dalam perkara tadi the ijtihad disebut. Perkara ijtihad yang dua-dua belah pihak boleh jadi betul. Tapi dalam perkara ini jelas salah, tidak ada taat. Bila Adi bin Hatim At-Ta'i, dulu dia Kristian, dia masuk Islam, dia datang jumpa Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dia bagi tahu pada Nabi, dia dengar Nabi baca, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan padri-padri, pendeta-pendeta mereka Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Adi bin Hatim, dia kata, ya Rasulullah ma'abadun. Wahai Rasulullah, Kristian ialah, tapi mereka bukan sembah padri. Mereka tak sembah padri, mereka sembah Allah juga. Nabi SAW kata apa? Nabi kata tentang padri mereka, innahum ahallu ma haramallah wa harramu ma ahallallah fayattabi'uhum fadzalika ibadatuhum iyahum. Padri mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka ikut padri, mereka tak ikut Allah. Itulah ibadat mereka pada padri. Maksud konsep ibadat itu telah diluaskan. Kerana apabila ketaatan yang diberikan secara mutlak, dan ini adalah agama yang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu orang Arab, daripada ada kabilah Arab di Mekah, di Madinah, bertukar menjadi empire Islam yang akhirnya menjatuhkan Rom dan Parsi. Bukan temanya taat. Di sini panggil apa? Membuta tuli. Ya. Di sana di Malaysia ada taat membabi buta, mungkin. Sama. Ya. Boleh lah. Dulu tak boleh sebut babi di Malaysia. Sini pun tak boleh. Khinzir disebut. Mengkhinzir buta. Okey. Taat itu tak ada. Diberikan nilai untuk menilai semula arahan pemimpin. Jika cocok dengan kebenaran, maka diterima arahan pemimpin. Tapi kalau tak cocok dengan kebenaran, jika tidak bercanggahan dengan kebenaran, tapi ia satu ruang
pendapat pemimpin mungkin betul, pendapat kita mungkin betul, ijtihad pemimpin diutamakan di dalam siasah syariah. Maka ini juga satu juzuk daripada maqasidus syariah yang penting, yang kita lihat bagaimana ia telah dilaksanakan di dalam agama ini.